Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu akan sambung subtopik seterusnya iaitu lengkung pertumbuhan. Okay. Kita tengok dahulu jenis tumbuhan yang ada. Okay, yang pertama adalah tumbuhan semusim. Okay, tumbuhan semusim ini apa? Tumbuhan semusim ialah tumbuhan yang mempunyai satu kitar hidup untuk setahun. Okay? Dia cuma ada satu kitar hidup untuk setahun. Okay? Tumbuhan ini ia biasanya mati selepas melengkap kitaran biologinya. Maksudnya, satu kitaran bermula daripada percambahan sehinggalah akhir sekali ia menghasilkan biji benih. So, macam mana dia menghasilkan biji benih? Daripada buah dia lah kan? So, dia bermula daripada percambahan dirinya sehingga ia menjadi pokok yang besar atau menjadi pohon yang matang, menghasilkan bunga, menghasilkan buah, seterusnya menghasilkan biji benih. Biji benih itu pula akan dicambahkan. Okay? So, untuk tumbuhan semusim ini, ia hidup dalam satu kitar hidup sahaja setahun. Okay? Kitar hidup dia meliputi bermula dari percambahan sehinggalah ia menghasilkan biji benih. Contoh tumbuhan semusim ialah pokok padi, pokok labu, pokok tembikai. Sebab tu kamu pernah dengar kan, okey sekarang ni musim padi. Okay, maksudnya pada waktu tersebut, padi menghasilkan hasilnya lah. Okay. Seterusnya, tumbuhan dui musim. Okay, tumbuhan dui musim ini adalah merujuk kepada tumbuhan yang mengambil masa dui. Dui bermaksud dua. Okay, yang mengambil masa 2 tahun iaitu dengan 2 musim pertumbuhan untuk melengkapkan kitarannya. Musim pertumbuhan pertama adalah pertumbuhan tampang iaitu pertumbuhan struktur akar, daun dan juga batang. Okay, manakala musim pertumbuhan kedua ialah pembiakan. Kebanyakan tumbuhan dui musim tumbuh di kawasan beriklim sederhana. Okay, apa contohnya? Contoh pokok bunga ni lah. Okay. Setelah mengalami pertumbuhan tampang, proses pertumbuhan akan berhenti seketika pada musim sejuk. Okay. Apabila memasuki musim bunga dan musim panas, pertumbuhan kedua diteruskan sebagai persediaan untuk membiak. So, kamu kena ingat, satu kitaran hidup itu bermula dari percambahan sehingga menghasilkan biji benih. So, dia hasilkan biji benih untuk pembiakan lah. Okay. Tumbuhan akan berbunga, menghasilkan buah serta biji benih dan akhirnya tumbuhan akan mati. Selesai kitaran hidup. Okay, contoh tumbuhan dui musim adalah pokok bunga balung ayam, pokok kubis, lobak merah. Okay, tumbuhan yang ketiga adalah tumbuhan saka. Tumbuhan saka ini, ia merujuk kepada tumbuhan yang hidup lebih dari 2 tahun. Okay, kalau 2 tahun tadi dui musim, kan? Dui, 2. Okay, kalau lebih dari 2, ia adalah tumbuhan saka. Okay, tumbuhan ini mempunyai jangka hayat yang panjang bergantung kepada spesies dan juga keadaan. Okay, tumbuhan saka ini ia dapat dikelaskan kepada 2 kategori iaitu tumbuhan berkayu saka
dan tumbuhan herba saka. Tumbuhan herba tu tumbuhan tidak berkayu ataupun tumbuhan yang berbatang lembut. Okey, kebanyakan tumbuhan saka mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Okay, tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan juga perubahan suhu. Contoh tumbuhan saka ialah rumput, pokok bunga raya dan pokok mangga. Kalau rumput ni tumbuhan yang herba tadilah. Okay. Seterusnya, kita tengok lengkungan pertumbuhan-tumbuhan semusim. Okey, lengkungan pertumbuhan adalah berbentuk sigmoid. Okey, kenapa sigmoid? Kamu akan tengok dia berbentuk S. Okey. Kalau S tu, itu adalah pertumbuhan sigmoid. Okey, pertama, tengok dahulu di peringkat A. Okey, peringkat A adalah peringkat di mana penurunan jisim kering. Okay, makanan yang disimpan di dalam dikotiliden digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan fotosintesis. Ini adalah di peringkat awal, baru nak bercambah. So, bila baru nak bercambah, kotiliden, biji menentukan kotiliden, makanan yang disimpan dalam kotiliden digunakan. So, bila digunakan, jisim akan berkurang. So, di situlah peringkat A iaitu penurunan jisim kering. Okey, peringkat B pula kamu boleh nampak dengan jelas. Ia adalah peningkatan jisim kering. Kamu nampak graf dia terus naik kan? Okey. Kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat ya pada peringkat ini. Ini disebabkan oleh tumbuhan telah pun menjalankan fotosintesis. Okay. Sebab dia dah jalankan fotosintesis. So, dia akan hasilkan, dia akan bertambah dari segi saiz. Dia akan menghasilkan makanan dia kan, hasil daripada fotosintesis. Hasil fotosintesis itu tadi. Okay, kemudian pada peringkat C, kita boleh tengok dia tidak lagi meningkat secara mendadak. So, pada fasa ini, pada peringkat ini, ia adalah jisim kering malar. Di mana kadar pertumbuhannya sifar, tumbuhan matang pada peringkat ini. Maksudnya, kalau dia matang, pertumbuhan dia adalah sifar. Dia cuma mengekalkan dirinya. Okay, pada peringkat D adalah penurunan jisim kering. Kembali kepada asal, itu ia berlaku secara, kalau tadi penurunan jisim kering pada peringkat A disebabkan oleh kotiliden digunakan untuk percambahan. Pada peringkat D, penurunan jisim kering berlaku disebabkan oleh penuaan dan kadar fotosintesis yang rendah. Okay. Pada peringkat D ini juga, ia berlaku keguguran daun dan bunga. Kan, sebab dah penuaan. Okay. Juga pada peringkat D, peringkat akhir ini, berlakunya penyebaran biji benih. So, bila berlaku penyebaran biji benih, pokok tersebut sedia untuk menghasilkan anak yang baharu. Okey. Seterusnya, untuk pertumbuhan dwi musim. Okey. Kalau tadi semusim, kalau dwi musim, dwi, maksudnya tadi kita dah tengok dwi adalah dua. So, lengkung pertumbuhan berbentuk dua lekung. Maksudnya, kalau tadi satu saja bentuk S, sigmoid kan? Ini adalah dua lengkung sigmoid. Ada dua S. Maksudnya, dia berlaku dua kali pertumbuhan lah. Okay? Musim pertumbuhan pertama, tumbuhan akan menghasilkan daun, berlakunya fotosintesis, makanan disimpan dalam umbisi. Okay? Dalam tumbuhan tersebut lah. Okay, musim pertumbuhan kedua. Okay, ini musim pertumbuhan kedua.
S yang kedua pada graf kalau kamu tengok. Okey, makanan di simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Okey, contohnya apa dua musim tadi? Pokok kubis, kelopak merah kan. So, ia menunjukkan lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan dua musim ini adalah dua lengkung sigmoid. Senang je kamu tengok kalau ada dua S macam ni. Okay. Dua S macam ni. Okay. Ini bermaksud dua lengkung sigmoid. Ia merujuk kepada pertumbuhan-tumbuhan dua musim. Okay. Seterusnya, lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan saka. Okay. Lengkung pertumbuhan terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil yang kamu boleh nampak dot-dot dia. Okay. Itu jujukan sigmoid yang kecil. Okay. Lengkung pertumbuhan pada setiap tahun berbentuk sigmoid. Pertumbuhan berlaku sepanjang hayat. Sebab kamu ingat tadi kan tumbuhan saka adalah tumbuhan yang hidup lebih dari 2 kitaran, lebih dari 2 tahun. Okay. Kadar pertumbuhan adalah tinggi pada musim bunga dan musim panas kerana keamatan cahaya yang tinggi. Bila keamatan cahaya tinggi, kadar fotosintesis juga tinggi. Okay. Seterusnya, kadar pertumbuhan bagi tumbuhan saka ini adalah menurun pada musim sejuk. So, sebab dia disebabkan oleh kitaran hidup dia banyak. Dia bukan, kalau setahun tadi, kita boleh tengok bentuk sigmoid. Kalau dua musim, dua kitaran hidup, kita nampak pertumbuhan dia dua lengkung sigmoid. Kalau tumbuhan saka, dia adalah jujukan sigmoid yang kecil sebab ia banyak kitaran hidup.